tadi. Dan selepas ini kita akan juga ingin berbicara lebih lanjut tentang bagaimana untuk memahami secara spesifiknya kempen SOP untuk kempen ketika pandemik dan bagaimana strateginya, bagaimana ia boleh difahami dan juga untuk memastikan bagaimana mesej yang disampaikan dalam peraturan yang telah pun digariskan. Dan untuk itu kita bersama secara maya pagi ini bersama Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi yang merupakan seorang penganalisis dari Universiti Malaya. Terima kasih Prof Madya Dr. kerana sudi bersama kami pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi, sama-sama. Ya. Baik. Prof Madya, pastinya satu tempoh momentum yang sangat aktif bagi semua yang berada dalam persekitaran pilihan raya negeri ke-12 Negeri Sarawak ini, Prof Madya. Ya. Tapi apapun dalam situasi pandemik ini banyak pembaharuan dan juga cara pendekatan berkempen yang secara agak jauh dari konvensional berbanding sebelum ini. Telah pun ditetapkan hanya 64 kawasan DUN saja dikenal pasti untuk kadar liputan 4G yang rendah. Hanya itu yang boleh dibenarkan untuk berkempen. Jadi bagaimana bila SOP-SOP ini telah pun digariskan, pandangan awal Prof Madya sendiri sebagai penganalisis politik, apa kesannya kepada perjalanan menyampaikan mesej kepada para pengundi ini? Okay. Terima kasih. Kalau kita lihat SOP yang baru ini yang dikenakan kepada semua jentera ataupun petugas ataupun juru kempen di Sarawak ini, saya kira ia merupakan sesuatu yang agak meresahkan kalangan, bukan saja kalangan parti politik, bukan saja kalangan penyokong politik, juga kalangan pengundi itu sendiri. Hal ini kerana ia memberikan cekatan ruang kepada hubungan antara pengundi dengan juru kempen dan wakil-wakil calon, sebab apa yang dikenakan begitu agak terlalu ketat. Ini menyebabkan suasana raya itu tidak dapat diraikan. Kita tahu pilihan raya itu ada kaitan, raya itu lazimnya dalam budaya politik ia diraikan secara meriah dan sebagainya. Namun kali ini ia terpaksa dikenakan memandangkan kebimbangan terhadap risiko terhadap wabak COVID-19. Namun dalam konteks itu kita perlu akur bahawa apa yang telah diputuskan tersebut ialah berdasarkan cadangan-cadangan daripada pakar-pakar daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia dan MKN, Majlis Kehormatan Negara, telah menyarankan perkara tersebut untuk diterima pakai oleh SPR dalam konteks Negeri Sarawak. Walau bagaimanapun, saya kira apabila kelonggaran itu dikenakan terhadap berapa rumah panjang, misalnya sekitar 64 kawasan Dewan Undangan Negeri yang tak mempunyai capaian internet dibenarkan, ia membukakan sedikit ruang apabila penganjuran ceramah secara fizikal dibenarkan. Jadi walaupun dibenarkan, maksimum yang diberikan ialah untuk satu tempat itu ialah tidak lebih 150. Ya. Tapi berdasarkan rakan-rakan pendidik yang sudah berada di rumah panjang, mereka melihat bahawa ini walaupun ada halangan, tapi ini tidak menutup ruang demokrasi yang terlalu ketat. Hal ini kerana apabila ceramah itu dapat dibuka ruang hingga 100 orang, sebenarnya 150, tapi mereka memilih untuk 100 orang, sekurang-kurangnya ketua-ketua tuai rumah, penghulu, mereka boleh berkumpul di satu ruai yang agak besar dengan SOP yang ketat. Mereka boleh berhubung dengan calon-calon pengundi mereka. Jadi ini memberikan satu kelebihan di kawasan luar bandar, kecualilah di kawasan bandar. Dan kita lihat beberapa tempat di Batu Kawah, misalnya di Padugangan, mereka mengaktifkan menggunakan media sosial, khususnya menggunakan Facebook. Kadang-kadang mereka menggunakan skrin yang besar untuk menjadikan alatan kempen yang berkesan untuk memastikan pengundi mereka mendapat maklumat terkini, pengundi mereka mendapat tahu tentang idea-idea manifesto dari segi calon maupun parti dan sebagainya. Jadi terdapat pelbagai
situasi yang berlaku di luar bandar kita lihat lebih terbuka disebabkan akses internet yang agak kurang. Kita di sini sekarang ni kita menghampiri satu kawasan yang dekat Sebuyau yang internet dia agak rendah. Kita terasa lebih kurang sekitar 1 jam sebelum itu kita cari tempat untuk memastikan akses internet itu baik. Tapi alhamdulillah akses di kawasan yang tak berapa jauh daripada sebuah ini okey, tapi masuk ke dalam lagi kadar capaian internetnya agak rendah. Jadi perkara inilah saya kira perlu difahami oleh masyarakat bandar supaya mereka tidak melihat bahawa di kawasan luar bandar itu kawasan yang diberi seolah beri keistimewaan. Diberi keistimewaan itu kerana capaian internet yang agak rendah. Kadang-kadang capaian internet itu kadang-kadang ada, kadang tidak ada. Jadi macam kita ni kawasan kita cari tempat yang lebih ada capaian internet yang lebih baik untuk memastikan rancangan ini sendiri dapat dilaksanakan. Jadi saya kira dalam konteks ini memang saya kata tadi pihak pembangkang maupun parti kalian tak puas hati sebab tidak boleh bersalaman untuk pergi ke satu menukarkan sebenarnya kepada semua pasukan parti. Walau bagaimana itu, kita kena melihat benda itu secara positif untuk memastikan tidak ada berlakunya kluster baru selepas PRN Negeri Sarawak. Sebab kebimbangan ini memang masih ada dan ia perlu dipastikan sikap berhati-hati ini untuk berhadapan dengan kebimbangan terhadap risiko yang lebih tinggi yang kita perlu elakkan sebagai rakyat Sarawak yang mahukan bukan saja sistem demokrasi itu berjalan pada masa sama, risiko ancaman kesihatan itu kita dapat elakkan. Prof Madya, bagaimana kalau sebelum ini kita melihat media sosial itu sebagai suatu yang sangat berkuasa, tetapi kenapa sekarang ia seolah-olah kurang sengatnya jika dibandingkan dengan kempen secara fizikal? Malahan sebelum ini boleh saja berkempen melalui social media. Saya kira sebagai orang-orang politik, parti-parti politik, mereka lebih selesa dengan budaya berkempen cara bersemuka. Ini merupakan kita ingat, ini kali pertama Sarawak berdepan dengan pilihan raya negeri, iaitu apabila berlakunya COVID-19. Ketika 2016 misalnya, tidak ada apa-apa ancaman kesihatan, jumlah yang turun mengundi hanya sekitar 28%. Sekitar 28% dan ketika itu tidak ada COVID-19 dan ketika ini pada tahun 2021 kita ada COVID, ia dibibangi tidak dapat kempen tidak dapat sampai kepada pengundi, idea-idea tidak dapat diketahui oleh penyokong mereka dan calon tidak dapat diperkenalkan dengan lebih baik. Jadi kebimbangan itu sebab cara lazimnya mereka akan berdepan dengan cara bersemuka yang dilihat ada personal touch. Sedangkan media sosial itu unsur-unsur personal touch dia agak kurang. Jadi ini menjadi kebimbangan kepada parti-parti yang bertanding ataupun calon-calon yang bertanding. Memang di satu segi misalnya ada juga kawasan di luar bandar boleh menggunakan akses internet tapi sangat perlahan. Bukan dikata tak ada langsung tapi sangat perlahan dan akan mengambil masa. Berbeza misalnya kalau nak dibandingkan di kawasan seperti di Biri, di Bintulu ataupun di Kuching. Jadi perkara inilah perlu difahamkan dalam konteks budaya politik yang selama ini lebih selesa dengan secara bersemuka. Jadi ini merupakan salah satu daripada norma baru akibat daripada COVID-19 yang perlu diterima untuk memastikan kesihatan awam itu lebih utama dan perlu diseimbangkan dengan suasana untuk memeriahkan lagi demokrasi di negeri Sarawak. Dan bagaimana pula pesanan barangkali Prof Madya juga kepada mereka yang akan turun ke lapangan ini, apa yang perlu mereka fikirkan dalam menyampaikan mesej kepada para untuk berkempen, tapi juga dari segi strength in numbers itu ramai-ramai itu tidak semestinya memberikan suatu persekitaran yang selamat buat para pengundi nanti. Okey,
Yang mana saya ingin memesankan kepada siapa yang turun kempen, yang pertama kena jagakan penjarakan, yang kedua pelitup muka ini kena selalu dikenakan khususnya apabila berada di tempat awam. Yang ketiga, penjarakan sosial itu perlu dipastikan. Yang keempat pula, sentiasa membawa alat-alat kecil untuk sanitasi kendiri. Selain daripada membawa alat test untuk kendiri, untuk memastikan apabila balik ke rumah nanti kita akan berada di tahap yang terbaik di segi kesihatan. Dan dalam konteks ini perlu dibuktikan bahawa walaupun berlakunya pandemik ataupun sekarang ni endemik COVID-19, ia sepatutnya tidak menghalang kepada mengadakan pilihan raya untuk memilih wakil rakyat yang mereka mahu. Dan pada masa yang sama, ketika calon-calon dan juru kempen itu berkempen, mereka jangan lupa untuk memastikan penyokong mereka ataupun semua ahli masyarakat itu memastikan penyokong dan juga pengundi ataupun rakyat Negeri Sarawak itu beramai-ramai turun mengundi pada 18 Disember nanti. Ini penting agar untuk mengelakkan jumlah turun mengundi tidak kurang daripada 50%, dan sekiranya berlakunya kurang, ia sebenarnya tidak baik di segi demokrasi kerana ia seperti dari segi legitimasi dia, keabsahan itu, suara rakyat yang memilih secara majoriti itu seolah-olah tidak berlaku, tidak memancarkan daripada suara majoriti, suara rakyat yang sebenar. Jadi tugas rakyat di Sarawak sekarang ini yang cukup umur dan cukup syaratnya perlulah turun beramai-ramai, dengan juga sambil itu mereka menjaga SOP dengan lebih ketat lagi. Baiklah. Terima kasih Profesor Madya Dr. Awang Azman kerana sudi bersama kami meluangkan masa untuk berikan pandangan tentang bagaimana agaknya suasana kempen ketika pandemik ini. Terima kasih Prof. Madya.